Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya yang bertajuk halal dan haram dalam sukan. Kami daripada kumpulan yang keempat yang terdiri daripada saya sendiri, Husna, Ridwan, Tasnim dan Sarah. Maksud halal dan haram. Halal dapat didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang diharuskan yang telah digugurkan daripadanya ikatan haram serta syariat membenarkan perbuatannya. Menurut Ibnu Battal, halal dinyatakan sebagai perkara yang telah dinaskan oleh Allah SWT tentang halalnya dan ia merupakan halal yang jelas. Haram pula dapat didefinisikan sebagai perkara yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan yang tegas. Jika melakukannya, kita akan mendapat dosa dan mendapat siksaan serta azab daripada Allah. Jika meninggalkan perkara yang haram, kita akan mendapat ganjaran pahala. Seterusnya, pengenalan. Sukan bermaksud amalan atau aktiviti latihan secara fizikal yang melibatkan keseluruhan badan. Dalam istilah baru, sukan juga diistilahkan sebagai rekreasi atau pertandingan. Sukan amatlah digalakkan oleh Islam kepada umatnya kerana aktiviti sukan mempunyai banyak kelebihan kepada kecergasan, kesihatan dan kekuatan tubuh badan manusia. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, dan hendaklah kamu bersedia untuk berjihad semampu mungkin dengan menghasilkan kekuatan. Surah Al-Anfal ayat ke-60. Objektif pertama presentation ini adalah untuk menerangkan maksud halal dan haram dalam aktiviti sukan menurut syarak. Yang kedua, menambahkan pengetahuan dalam diri masing-masing dalam kalangan umat Islam tentang halal dan haram dalam sukan menurut perspektif Islam. Seterusnya, memberi iktibar dan teladan kepada golongan yang terlibat dalam acara sukan. Yang keempat, mengenal pasti isu yang berkaitan dengan masalah sukan menurut perspektif Islam. Yang terakhir, mengenal pasti masalah dan cadangan yang perlu diambil bagi mengelakkan permasalahan dalam aktiviti sukan. Bersukan atau riadah merupakan satu aktiviti yang baik sama ada dari sudut pandangan Islam maupun pakar kesihatan. Terdapat pepatah yang mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Maksud tersurat pepatah ini adalah minda yang cerdas adalah dalam badan yang cergas. Maksud tersiratnya pula ialah untuk memiliki minda yang cerdas, kita seharusnya memiliki badan yang cergas terlebih dahulu. Digalakkan bagi seluruh manusia supaya bersukan atau riadah supaya badan sentiasa cergas dan otak cerdas. Seterusnya, konsep aurat dalam Islam. Perkataan aurat dalam bahasa Melayu membawa maksud bahagian tubuh badan yang tidak boleh kelihatan dan wajib ditutup. Aurat juga berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu a'ar yang membawa maksud sesuatu yang dikeji, aib dan dicela yang patut disembunyikan, sama ada ia berbentuk perbuatan, sifat atau perkataan. Ulama telah bersepakat untuk memutuskan hukum menutup aurat ialah kewajipan bagi setiap Muslim dalam surah Al-A'raf ayat 26. Perempuan dan lelaki mempunyai batasan dalam menjaga aurat. Aurat hanya boleh dilihat oleh mahram dan pasangan suami isteri. Aurat seorang perempuan Muslim adalah semua anggota tubuh badannya kecuali tapak tangan dan muka. Aurat seorang lelaki Muslim ialah bermula pusat sehingga lutut. Contoh isu, seorang gimnastik perempuan Muslim yang menerima pelbagai kritikan dan kecaman apabila memakai pakaian kurang sopan selepas memenangi pingat emas di kejohanan sukan SEA pada tahun 2015. Okey, seterusnya masalah yang sering dihadapi oleh para atlet ialah yang pertama, aurat para atlet ketika bersukan. Yang kedua, acara sukan yang melibatkan mereka bercampur dengan perempuan ataupun lelaki. Yang ketiga, jurulatihnya merupakan berbeza jantina. Dan yang keempat, percampuran antara sukan bagi atlet Muslim dan bukan Muslim.
Okey, seterusnya cadangan yang boleh kita lakukan bagi masalah yang dihadapi oleh para atlet ialah okey, yang pertama, mereka haruslah menutup aurat dengan sempurna supaya selaras dengan tuntutan syarak. Yang kedua, mengasingkan tempat acara bagi sukan. Yang ketiga, menubuhkan kumpulan yang terdiri daripada jurulatih dan ahli sukan yang sama jantina. Dan yang keempat, mengasingkan acara sukan bagi atlet Muslim dan bukan Muslim. Okey, yang seterusnya kesimpulan daripada pembentangan kita orang pada hari ini. Kesimpulan pertama, garis panduan yang diberikan oleh Islam ialah kewajipan menuntut untuk memelihara dan menutup aurat dengan sempurna dan mengikut tuntutan syariat dalam semua perkara, termasuklah ketika bersukan. Oleh itu, para atlet haruslah mematuhi garis panduan menurut Islam yang telah diberikan ketika bersukan. Yang kesimpulan yang kedua, sebagai atlet Muslim, mereka haruslah mematuhi garis panduan yang diberikan kerana aurat merupakan perkara yang wajib dipelihara dan ditutup oleh setiap individu Muslim. Hal ini kerana dengan menutup aurat dengan sempurna akan mendapat ganjaran pahala kerana mentaati Allah dengan memelihara aurat ketika bersukan. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 4.